Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang bersama dengan saya, Cikgu Najib, Cikgu Sains Anda. Kita bukan dalam rancangan Tanyalah Ustaznya, dengan salah rancangan. Pada hari ini, Cikgu Najib akan menerangkan Sains Tahun 5. Tajuk kita pada hari ini ialah Teknologi. Wow, tajuk yang menarik. Tajuk teknologi boleh dipecahkan kepada 5 tajuk kecil. Yang pertama ialah struktur yang kuat dan stabil. Yang kedua, faktor kestabilan objek. Yang ketiga, kekuatan binaan. Yang keempat, binaan yang kuat dan stabil. Dan yang terakhir, yang kelima, amalan penggunaan bahan lestari. Namun, cikgu juga ingin menyelitkan satu tajuk atau tugasan untuk murid cikgu, iaitu mencipta model binaan. Hari kita sama-sama belajar dengan Cikgu Najib, Cikgu Sains Anda. Jom. Okey murid-murid, sekarang ni kita masuk subtopik yang pertama, iaitu struktur yang kuat dan stabil. Di dalam subtopik ini, murid akan mempelajari pelbagai jenis bentuk. Dapat kamu lihat di sekeliling kita terdapat pelbagai jenis bentuk. Antaranya bentuk hemisfera. Dan ini contoh bangunannya. Yang kedua ialah bentuk kuboid dan contoh bangunannya. Kemudian ada objek yang berbentuk silinder dan contoh bangunan berbentuk silinder. Yang terakhir, objek yang berbentuk piramid dan bangunan berbentuk piramid. Bentuk-bentuk lain yang turut digunakan dalam pembinaan ialah sfera, kubus dan kon. Okey murid-murid, struktur yang kuat dan stabil ialah struktur yang teguh. Okey murid-murid sekalian, sekarang ini cikgu akan menjalankan satu penyiasatan. Cikgu nak jadi penyiasat dan saintis. Kamu pun boleh lagi macam cikgu. Okey, kita akan menyiasat hubungan di antara ketinggian objek dengan kestabilan objek. Kita ada dua objek yang berbeza ketinggian. Satu objek lebih tinggi, satu lagi objek yang sedikit lebih rendah berbanding objek yang pertama. Kita akan sendingkan meja ini sedikit ke hadapan. Kita akan lihat objek mana yang kurang stabil. Cikgu tolak meja ini sedikit ke depan. Kita tengok siapa yang jatuh dahulu. Kamu dapat lihat tak? Yang mana jatuh dahulu? Objek yang tinggi jatuh dahulu. Terima kasih. Objek yang mempunyai ketinggian yang lebih tinggi kurang stabil berbanding objek yang mempunyai ketinggian yang lebih rendah. Okey murid-murid, sekarang ini cikgu nak buat faktor yang kedua, iaitu keluasan tapak. Cikgu ada dua objek yang mempunyai ketinggian yang sama, tetapi keluasan tapaknya berbeza. Objek ini mempunyai keluasan tapak yang lebih besar berbanding objek di sebelah kiri cikgu. Jadi cikgu nak ujilah, tengok siapa yang jatuh dahulu, yang mana yang lebih stabil. Kita tengok. Okey. Terima kasih. Okey, objek yang mempunyai keluasan tapak yang kecil didapati jatuh dahulu. Ini kerana keluasan tapak yang kecil tidak stabil ataupun kurang stabil berbanding objek bahan binaan yang mempunyai keluasan yang tapak yang lebih luas. Okey, ingat murid-murid, keluasan tapak mempengaruhi kestabilan objek.
Okey murid-murid, sekarang ini kita masuk subtopik yang ketiga, iaitu kekuatan binaan. Terdapat 4 bahan yang utama digunakan untuk membuat sesuatu binaan. Yang pertama adalah konkrit. Konkrit digunakan dalam pembinaan bangunan. Bahan ini kukuh, boleh dibentuk, tidak berkarat, tidak terbakar dan tidak mereput. Bahan binaan yang kedua ialah besi. Besi merupakan logam yang kuat dan digunakan dalam struktur binaan. Contohnya jambatan. Yang ketiga ialah plastik. Plastik adalah objek yang ringan, mudah dibentuk dan tidak mudah mereput. Yang terakhir adalah kayu. Kayu adalah bahan binaan yang kukuh dan tahan lama. Sekarang ini kita masuk subtopik yang keempat. Di dalam subtopik yang keempat ini, kita akan mempelajari binaan yang kuat dan stabil. Kenapa kita perlukan binaan yang kuat dan stabil, ya? Terdapat 3 sebab utama yang cikgu boleh senaraikan. Yang pertama ialah supaya binaan tersebut tahan lebih lama. Yang kedua, kos penyelenggaraan yang rendah berbanding bahan binaan yang tidak kuat dan stabil. Yang ketiga ialah memberi kesejahteraan kepada semua masyarakat. Hai murid-murid, sekarang ini kita masuk subtopik yang kelima, penggunaan bahan lestari. Penggunaan bahan yang berhemah dapat mengelakkan pembaziran dan mengurangkan kos. Sekarang ini kamu lihat sampah berada di mana-mana. Tukang bersih sampah dah letih membuang sampah. Kamu asyik membuang sampah. Marilah kita sama-sama mengurangkan sampah, menggunakan semula barang kita semula. Contoh penggunaan bahan lestari ialah kamu boleh membawa bekal, makanan, menggunakan bekas makanan ketika membawa bekal makanan di sekolah. Jangan guna polistiren. Penggunaan polistiren amatlah tidak bagus kerana bahan polistiren sangat sukar untuk kita lupuskan. Yang kedua, kamu boleh menggunakan botol plastik sebagai pasu bunga. Cantik kan kalau kita guna botol plastik sebagai pasu bunga di rumah kamu. Bagi tahu ibu dan ayah, kalau nak tanam bunga, tanamlah dekat botol plastik. Yang ketiga, kalau pergi shopping tu pada hari Sabtu ke, pada hari Jumaat ke, bawalah beg. Jangan menggunakan beg plastik. Guna beg sendiri. Apa yang cikgu sampaikan hari ini, kamu boleh amalkan dalam kehidupan harian kamu. Semoga ilmu cikgu yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Sama-samalah kita menjaga bumi kita. Terima kasih. Daripada Cikgu Najib, Cikgu Sains Anda.